Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pendidikan Islam kita akan belajar dalam bidang adab, iaitu tajuknya berjual beli dengan berhemah. Ataupun secara ringkasnya hari ini kita nak belajar mengenai adab berjual beli. Baik anak-anak dikasihi Allah sekalian, kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan jual beli. Okey, tengok ya. Jual beli bermaksud akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Baik, definisi ini agak berat untuk kamu faham. Secara mudahnya, jual beli ini bermaksud apabila berlakunya aktiviti menjual, ada orang yang menjual, dan adanya aktiviti yang membeli, ataupun ada orang yang membeli, maka itu kita namakan jual beli. Tak kiralah kamu membeli barang, aktiviti menjual beli ini berlaku di pasar ke, ataupun berlaku di pasar raya, di supermarket, di kedai kecil. Tak kiralah, di mana-mana pun asalkan adanya aktiviti menjual dan juga membeli, ada orang yang menjual, ada orang yang membeli, maka itu kita namakan jual beli. Ada yang menjual, lepas tu kamu pergi beli, itu kita namakan sebagai jual beli. Okey, baik. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat 275, surah yang kedua. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dia tengok di sini. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, apa hukum berjual beli ni? Hukumnya ialah ini. Hukumnya adalah harus selagi mana memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Maksudnya, hukum jual beli itu harus dibolehkan. Kita nak beli, kita nak menjual, dibolehkan selagi mana memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan. Selagi mana tak melibatkan perkara yang diharamkan, ikut syarat betul-betul, maka hukum berjual beli itu harus. Yang ini dalam arti kata lain dibolehkan. Baik, kita tengok di sini. Ini kita nak tengok. Jadi bila jual beli mesti ada penjual dan juga mesti ada pembeli. Kita akan tengok satu persatu, dan penjual ada adab-adab yang perlu diamalkan, pembeli juga ada adab-adab yang perlu diamalkan. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, adab sebagai penjual. Adab sebagai penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Sebagai penjual kena jujur. Jangan menipu ataupun berbohong dalam apa sahaja yang kita jual. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Jadi, penjual ini mestilah menjual barang-barang yang berkualiti, barang-barang yang masih bagus, dan juga barang-barang yang halal. Tidak boleh menjual barang-barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi najis. Kita sebagai orang Islam kena ikut benda ini. Kalau orang bukan Islam itu
terpulanglah kepada mereka, mereka bukan Islam. Kita orang Islam kena menjual barang-barang yang halal sahaja. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Bila ada orang beli dengan kita, habis sahaja dia membeli, kita ucapkan terima kasih kerana telah membeli dengan kita. Bila kita sebagai penjual lah. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Bertolak ansur dengan pelanggan dan sabar. Kadang-kadang pelanggan ni banyak kerenahnya, banyak ragamnya, banyak perangainya. Jadi kita sabar dan bertolak ansur. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya sahaja. Macam itu. Maksudnya kita tidak memonopoli barang dan mengambil keuntungan yang lebih daripada sepatutnya. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Dalam berjual beli jangan ada unsur-unsur riba. Baik, riba ni macam mana? Sekejap Ustaz terangkan. Baik, riba ini contoh macam kamu berjual beli, ada orang beli barang dengan kamu, dia tak ada duit nak bayar. Okay, dia tak ada duit nak bayar, maka dia berhutang. Dia bayar nanti. Lepas tu bila dia bayar balik hutang tu, kamu kenakan bayaran yang melebihi daripada jumlah duit yang dia pinjam, ataupun melebihi daripada hutang yang dia ambil daripada kamu, maka itu dikatakan sebagai riba. Dia pinjam ataupun dia beli barang RM10, dia hutang dengan kamu. Lepas tu nanti bila dia bayar balik jadi RM15, maka yang lebih RM5 itu dikatakan sebagai riba. Tu tak boleh. Kalau dia hutang RM10, RM10 lah dibayarnya. Baik. Yang seterusnya, itu sebagai penjual. Pembeli, adab sebagai pembeli. Yang pertama, berkomunikasi secara baik, bercakap dengan baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi, daripada najis. Maknanya kita pembeli, walaupun kita membeli barangan di kedai orang bukan Islam, kita pilihlah barangan yang halal dan bukan najis. Babi itu najis lah. Jadi kita pilih yang halal dan bukan juga yang diperbuat daripada perkara-perkara yang haram ataupun najis. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Maksudnya kita sebagai pembeli ini mudahkan urusan kepada penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Sebagai pembeli janganlah banyak kerenah. Itu tak betul, ini tak betul, itu tak kena, ini tak kena. Semuanya penjual salah. Jangan begitu. Kita mesti bertolak ansur. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Musim sekarang ni ramai orang pergi beli barang, nak berbaris panjang-panjang, sabar. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Tadi penjual bila kita selesai urusan dia berterima kasih, maka kita pun berterima kasih baliklah dengan dia. Sebab dia beri kita layanan yang baik sepanjang kita membeli dengan dia. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Membeli barang itu mengikut keperluan, jangan membazir. Yang ke-8, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Contoh, kita nak beli barang, tiba-tiba barang habis, kita pun marah-marah dengan penjual tu. Jadi tak boleh begitu. Kita kena sabar dan bertimbang rasa. Itu antara adab penjual dan juga adab pembeli. Kita tengok pula muka surat 169, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjual beli, Nabi Muhammad akan mengamalkan sikap bertolak ansur. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika berjual beli, membeli dan menuntut hutang.
Jadi bertolak ansur ni macam mana? Kita tak adalah kita pergi marah-marah dan sebagainya. Kita bercakap dengan baik selagi mana boleh. Yang seterusnya, yang kedua, jujur dan amanah. Ya, Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat jujur ketika berurusan dalam jual beli. Ini pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan dalam kehidupan. Nabi sangat jujur dan amanah ketika berjual beli. Sebab tu Nabi mendapat keuntungan yang banyak ketika membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah untuk diperniagakan. Sebab Nabi jujur dan amanah, maka Nabi dapat untung yang banyak. Bukan saja diberkati oleh Allah, tapi juga mendapat keuntungan. Sebab orang percaya dengan Nabi. Kalau kita jujur, orang akan percaya dengan kita. Yang seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat. Ini kisahnya, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Dalam kisah ini, ada seorang lelaki datang bertemu dengan seorang sahabat untuk menuntut hutangnya seekor unta. Dan pada ketika itu, sahabat tersebut memiliki unta yang lebih baik nilainya, maksudnya keadaan unta itu lebih baik daripada unta yang dihutang. Maksudnya unta yang dituntut tu lebih baik keadaannya daripada unta yang dihutang oleh lelaki tersebut. Jadi kalau ikut kita tak nak bagilah, kita nak bagi yang sama. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi perintahkan, Nabi suruh berikan sahaja unta yang baik itu kepada lelaki tersebut, walaupun unta itu lebih baik daripada unta yang dia hutangkan. Nabi suruh bagi. Moga-moga Allah akan menggantikan yang lebih baik kepada sahabat tersebut. Sebab kita ganti hutang kita tu dengan yang lebih baik, maka itu lebih digalakkan dan Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk kita. Okey, baik. Belum habis lagi. Ini baru bahagian pertama. Kita akan teruskan lagi pada video yang seterusnya minggu hadapan. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.